Bro. Alright, bangun Kina baru kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Okey, ini merupakan hari yang pertama untuk segmen kita punya yang ini. Okey, kau lagi tahu ini akan kita bawakan setiap minggu. Kalau tidak ada apa-apa halangan lah. Dan apa yang paling penting, kita memulakan segmen ini dengan seseorang yang kita mulakan dengan anak jati Sabah kita. Wow. Anak jati Sabah kita ni dia sebenarnya banyak sudah melakar kejayaan tau Greg. Tapi ramai yang kurang tahu. Tak tahu bilang, iya kau orang Sabah kayak gini. Isai dia bagi hati. Rupa-rupanya dia ni memang asal punya orang kampung ini Greg. Orang kampung kita orang pula. Kita bersama dengan Profesor Madya Teknologis Dr. Ramzah Dambul ataupun kita panggil Dr. Ram. Yes, nama yang kita gelar untuk hari ini ialah Dr. Ram. Dr. Ram. Okey, apa khabar? Itu tiap hari tahu. Itu memang nama saya tiap hari. Apa kabar doktor? Sehat? Baik. Saya sehat. Alhamdulillah. Saya tahu kita sehat. ada lagging sikit ni sebab saya punya internet ni mangkali ada ni sikit. Tak apa doktor. Yang penting kita mencapai soalan tu dapat doktor tangkap dan dapat doktor didengar terangkan lah. Okey, boleh. Dapat didengar. Okey. Greg, saya bagi saya lah Greg. Saya teruja betul ni pagi. Okey. Kita bagi Nis dulu. Soalan yang pertama lah untuk doktor. Doktor, kalau tidak ada Profesor Madya, ada TS nama di depan doktor tu, apakah nama sebenar doktor di dalam kad pengenalan? Kita bertanya dulu. Mau tahu dulu. Kenapa? Kalau saya bagi tahu, adakah orang mau datang meminang? Saya mau tanya. Itulah itu. Okey. Nama saya sebenar di dalam IC adalah mangkali ada tu nampak tu. Nah, tu saya punya nama saya. Ramzah. Saya punya nama Ramzah. Lepas tu Dambul tu saya punya bapak lah. Tapi selalu orang silap, selalu orang ingat nama saya Hamzah. Kadang-kadang orang silap lagi tuliskan. Sebab itu saya guna Ram Dambul. Jadi orang tidaklah silap. Patutlah. Begitu. Selalunya orang menggunakan nama-nama singkatan ni handsome, Greg. Handsome. Oh, macam saya kan? Ya. Greg, macam Nis ni. Ini mau minta belanja kopi kan ni. Balik-balik daripada tadi belum lagi berhenti tu kipas berpusing. Belum masih belum sarapan lagi ni. Belum lagi ni. Lapar ni. Aduh. Mana tahu boleh jumpa di Tuaran? Ya. Boleh. Okey, sebenarnya kan Greg kan doktor ni dia kalau macam dia posting di Facebook kan Greg, kau jangan harap lah kau akan dapat 100 like daripada dia. Okey. Dia punya like ribu-ribu tau. Memanglah. Bukan setakat doktor, influencer sudah ni. Macam hari-hari keluar di TV pula nampak tahu. Kan, aduh. Jadi inilah ni kita mau tanya ni sebenarnya kenapa muka keluar di TV lah. Kemudian bukan itu saja yang orang kongsikan dengan talkset doktor kan. Yang penuh bernas. Itu yang kita mau tahu tu sebenarnya. Kerja sebagai apa yang betul-betul. Okey, bila bercakap pasal saya tahu ni saya ni lagging sikit, bersabar saja kamu di sana. Sama penonton semua bersabar saja. Okey. Selalu juga ini orang tanya ni, orang cakap, kau ni sebenarnya apa ini, pensyarah kah, akademik kah, apakah? Balik-balik ada forum di sana, keluar TV di sana dan sebagainya. Begitulah. Okey. Inilah saya mau bagi tahu, ini saya punya pandangan lah. Okey. Tahu juga ini kan, saya di UMS. Sebagai di UMS, saya ini kiranya adalah akademik lah, pensyarah juga. Dan juga adalah sebagai saintis. Sudah disebut tadi tu katanya bidang klimatologi. Ini kaji pasal banjir lah ini yang sekarang ini hangat. Tapi sekejap lagi, jangan kita dulu cakap pasal banjir sekarang. Sekejap lagi. Tapi kadang-kadang orang cakap tahu, dia bilang, kamu tuh di universiti tu kalau pensyarah mengajar sajalah. Kenapa pula sibuk di sana sini? Ini kadang-kadang orang lupa konsep tahu. Bukanlah saya cakap saya ini adalah orang penting di universiti, tapi saya sekarang ni adalah dalam bidang pengurusan di universiti. Kiranya jawatan yang top 5 di universiti itu. Kiranya kami ni duta kepada universiti tahu. Duta. Sekarang kita bercakap duta ni. Jadi kita mestilah membicarakan kan. Itulah baik tu. Jadi mestilah perlu berada di sana sini. Kalau tidak orang akan tidak rasa bahawa universiti itu dekat dengan kita kan. Contohnya, katalah pagi ini saya tidak pergi kupi-kupi ni.
Sebab orang cakap, alah kopi-kopi tu kenapa pensyarah mau pergi kopi-kopi? Diorang tu kan banyak bercerita tentang hal-hal yang lebih casual, lebih apa tu yang orang kata grassroots lah kan. Jadi universiti ni bukan grassroots kan? Adakah ilmu itu bukan berkaitan dengan akar umbi kan yang berbentuk casual? Inilah kita perlu masyarakatkan kan. Sekarang ni orang silap konsep tau. Jadi bila kita tidak membumi macam saya guna perkataan membumi Wow, ratu. Okey. Ratu boleh pakai tu. Boleh jadi apa itu tagline untuk ni. Kami ni copy paste ni kuat ni. Ya, kopi-kopi FM yang membumi di tanah Sabah macam tu. Kan? So saya punya pandangan macam tu lah. Cara kita ialah kita ingin komunikasikan dan kalau kita ingin mendekati masyarakat, kita mestilah berada di segenap segmen lah. Ini bukan soal mau cari glamour kah, mau jadi influencer kah, tapi ini adalah soal untuk menyebar luaskan pengetahuan. Macam media sosial ataupun media macam ni. Daripada tadi wow saja ini kenapa? bukan kami sedang menghafal ni. Kami cuba menghayati. Kami cuba mengadaptasi lah kan. Jadi maknanya itu adalah sedikit pengenalan lah berkenaan dengan pensyarah dan juga saintis lah. Tapi secara yang live ni kan kita boleh cakap dia saintis klimatologi ataupun kita panggil dia doktor cinta. Doktor lain lagi dia gelar Prof. Lain lagi macam-macam lah bakal gelaran ni kan. Doktor cinta nanti tidak lama lagi doktor patah hati. Manalah tahu boleh kan. Boleh betul. Okey doktor kita akan kembali selepas ini. Jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami. Ini dia lagunya. Kita juga baik ni. Lain bilang. Alright guys, saya masih lagi bersama dengan Bangun Bogia Kinabalu. Apa kabar kepada anda? Assalamualaikum terlebih dahulu dan salam sejahtera untuk anda. Dan hari ini merupakan segmen yang pertama julung-julung kalinya Greg. Kalau lagi tahun ini kita akan paparkan dan kita bawakan kepada anda orang yang bekerja di bidang profesional, bukan profesional. Siapa-siapa saja boleh menceritakan apa dia punya kerja untuk kelangsungan hidup. Mana tahu ini cerita boleh kasih jadi inspirasi kepada anda. Jadi kita terus mau tanya lain nih kan. Tanya Greg, jangan kau tunggu. Kita mau tanya asal member susun inaga kopi taden nuti Prof. Inaga taden ataupun dari dinas. Mantada ko Baranao, mantada ko Watas Ranao, nakampung ko nakasusuan Hilag Kundasang. Tulun Kundasang Malagyati, orang Kundasang. Jadi dulu bila bercerita mengenai dengan Kundasang nih, dulu kalau di Kundasang memang dia punya dia punya kerja dia di sana memang bercocok tanam lah. Tanyalah Prof. Jadi Prof memang tanam sayur di sana dulu. Ya, saya punya parents dulu tanam sayur lah. Kami punya tempat ni dulu yang bawah sikit daripada itu kan itu Mesilau. apa itu Mesilau itu dairy lembu dairy farm yang bawah dairy farm tu bawah sikit daripada sana. Jadi bertanam sayur lah di sana. Sejuk kan. Wah, patutlah Prof putih kan. Itulah itu kan. Jadi cuaca yang ialah sebab ekon dia sampai satu kampung kan. Ekon dia sampai di ekon. Sampai di rumah pun ada ekon. Hebat kampung dorang nih. Memang hebat, banget. Okey, Prof. Ada tulis mau tanya. Tanya. Jadi waktu dulu kan memang parent memang bercuk tanam. Jadi dokter pun ikut bercuk tanam sama dorang ataupun dulu. Saya dulu saya mau cuba jugalah bercucuk tanam kan ikut saya punya ni. Tapi saya dibagi tahu oleh abang-abang saya yang ni, saya ni bukannya bercucuk tanam tapi mencabut tanam. Banyaklah itu. Jadi saya ni dulu walaupun saya punya parents ini petani, tapi saya ni mungkin sebab saya ni adalah anak yang bungsu lah dalam keluarga yang ramai 11 orang macam tu. Jadi bila anak yang bungsu ni biasalah kan orang bilang dulu tu kan manja-manja. Abang-abang saya, kakak-kakak saya semua memang daripada kecil lagi kena ikut pergi bertani lah dan sebagainya. Tapi macam saya ni saya
saya kurang sikit lah. Saya ada juga lah ikut pergi kebun, tapi saya tidaklah diajar sangat sebab masa tu mungkin macam kita tahulah baik ni kan, parents ni kan biasalah kalau anak yang bungsu ataupun pada masa itu saya punya parents pun sudah tua. Bercucuk tanam tu bukan lagi menjadi rutin sangat kan. Sebab diorang pun bergerak ke sana sini. Jadi saya ini tidak didedahkan itu sebagai sebahagian daripada apa yang saya perlu buat masa kecil-kecil lah. Tapi saya biasa, tapi kehidupan saya itu dalam suasana kebun macam itulah. Dan saya tahulah juga kan berkebun ni sebab sudah terdedah sejak kecil tu. Begitu ceritanya. Jadi bersekolah di mana masa tu? Terus terang macam tu sebab kalau saya temberang, saya bagi tahu masa kecil-kecil saya rajin mengangkat kubis lah apa semua. Nanti saya punya abang-abang dengar ni, dia cakap bukan main lagi dia. Bukan main lagi kok gusuk di sana dia bilang. Bersekolah di mana Bapak Dokter dulu? Di mana sekolah, Prof? Di mana sekolah? Saya dulu sekolah rendah, darjah 1 sampai darjah 4 di Kundasang. Lepas tu macam saya bagi tahulah kan, lepas tu saya punya parents pindah pergi Ranau. Jadi bila di Ranau tu dia tidak lagi bercucuk tanam. Jadi di Ranau tu daripada darjah 5 sampai darjah 6. Kemudian daripada tingkatan sekolah menengah saya semua di Kedah, di negeri Kedah. Di sekolah asrama penuh sana lah, di bawah tajaan Yayasan Sabah. Jadi terima kasih kepada Yayasan Sabah Sabah yang telah memberi peluang kepada anak-anak kampung macam kami dulu untuk mendapat peluang pembelajaran yang terbaiklah sebab sekolah asrama penuh kan. Masa tu belum ada sekolah asrama penuh tahu di Sabah kan. Kira tahun berapa tuh dokter? Kamu ni kan sebenarnya mau tanya umur baik ni kan, tapi pura-pura lah. Enggak boleh derek, mesti ada bunga-bunga dia dulu. Enggak boleh terus kurik. Sikit-sikit lah. Okey. Pertengahan 80-an lah pergi sekolah menengah di sana. Muda juga kan. Endahlah terlampau tua kan. Saya tahu mungkin kamu bayangkan ini mesti 60-an ni, 70-an ni kan. Endahlah bah. 80-an di sana pertengahan. Okey. Itu sedikit. Jadi Prof, selepas Prof lepas pergi di Kedah, lepas tu Prof melanjutkan pelajaran ke mana tu Prof? Universiti mana? Saya pergi di Universiti Malaya. Saya buat saya punya matrikulasi ataupun dipanggil pusat asasi lah kalau di Universiti Malaya. Kemudian saya buat saya punya degree sana lah. Jadi saya lama tahu di Semenanjung. Lama lebih kurang dalam 20 tahun saya di sana. 20 tahun bukan daripada masa yang singkat sampai saya habis degree, kemudian sampai saya habis master. Jadi ialah sekali-sekala sajalah balik. Okey. Sebab itu, lepas tu Prof, lepas habis di UM, terus Prof lanjutkan di mana tu Prof? Saya buat saya punya master di UKM. Lepas tu saya buat saya punya PhD di UK di bawah beasiswa skim latihan UMS lah ataupun dia sebenarnya adalah tajaan JPA lah. So balik berbakti kepada negeri tercinta selepas bertahun-tahun di negeri orang. Jadi yang semangat. Jadi sekarang berkhidmat di Universiti Malaysia Sabah berapa tahun sudah? Ya, Prof. Saya di Universiti Malaysia Sabah ini pun lama juga. Kamu merisik juga ini kan sekian. Okay. Saya di sana di UMS saya bermula pada 1998. Oh, tua betul. Bermakna 24 tahun lah. 24 tahun sudah. Enggak, Pak. Muda, Pak, Prof. Kau janganlah bagi salah macam tu. Prof nanti bingung tu. Itulah, Pak. Awak nu bagi ya. Tapuk. Main-main aku nu bagi ya, Prof. Tapi ya main-main tapuk-tapuk sikit tu. Okey.
Okey, apa Prof? Kita akan berhenti kejap nih, Greg. Kita rehat sekejap. Dan ada satu soalan nih. Memang ini soalan banyak juga yang saya mau bagi juga. Tapi ngam-ngam dia sudah bagi soalan daripada Z Kamilia Kamin. Dia bilang macam mana boleh terjebak dalam bidang klimatologi. Okey, kita akan tanya lepas ni. Dan kembali selepas ni. Kita juga baik ni. Dia bilang. Alright, 96.3 FM kembali bersama dengan Greg dan juga Nis. Okey, kita masih lagi bersama dengan Profesor iaitu ataupun kita gelar Dr. Ram. Betul. Dan Dr. Ram ni kan Greg. Dia dalam kalau yang kita panggil di UMS kan dia scientist climatological. Wow. Betul tak tu climatological? Dia sudah tu bunyi dia lah. Okey, Prof, alang-alang lah kan kita mau tanya soalan ni kan Greg kan. Ada soalan daripada Zima Kamilia Kamin, dia bilang macam mana ni Prof boleh terjebak dalam bidang klimatologi? Dia bilang macam mana boleh terlibat? Ya, saya tidak terjebak ya. Saya memilih untuk masuk. Okey. Kalau gitu kita tahu lah. Okey. Sebenarnya kira terjebak juga. Saya adalah dulu bidang masa saya buat saya punya first degree dulu, saya ni double major di UM. Saya buat geografi, saya juga buat geologi. Tapi masa saya apply untuk UMS, masuk di UMS, saya dibagi tahulah, dia kata okey boleh masuk di sini, kami ada kekosongan untuk bidang geografi tetapi mesti mengkhusus dalam klimatologi. Jadi bila dikatakan begitu, jadi saya kata okey bolehlah saya masuk. Lagipun bidang klimatologi ini dia perlu juga asas geografi sikit. Sebenarnya bidang klimatologi ini dia kombinasi antara geografi, fizik dan juga mathematics. So disebabkan saya ada tiga asas itu, di masa di first degree dulu saya ada asas itulah. Jadi saya cakap okey boleh juga, menarik juga ni, walaupun sebenarnya saya lebih berminat kepada bidang yang berbentuk geografi kemanusiaan. Geografi kemanusiaan saya lebih suka bidang tu, bukan geografi fizikal yang macam ni, sebab dia lebih kepada sains. Tapi sebab bidang itu yang ditawarkan, saya kata okeylah, cuba sajalah. Tapi bila sudah masuk, minat pula, syok pula kan. Pasal cuaca dengan iklim ni kan. Okey Prof, mungkin Prof boleh detailkan sedikit lah apa sebenarnya pengkhususan pasal klimatologi ni. Dia tadi bilang Prof gaji iklim lah. Besar sikit gaji dia ke? Gaji macam mana gajinya Prof? Gaji yang ditawarkan gajinya memang lumayan. Dulu saya pusing dunia setiap tahun. Dalam itu. Itulah ada rumah di Tuaran, di Ranau, di Keke kan. Gaji dia ni, ini satu lagi masalah ni yang saya mau ubah mentaliti. Ramai orang ni bila belajar kan kata, kalau saya ambil bidang ni macam mana boleh jadi kaya kah? Boleh jadi gaji tinggi kah? Tidak boleh macam tu. Tidak boleh kita ada mentaliti macam tu. So, marah dorang doktor. Marah dorang. Inilah saya mau marah ni. Kan? Bila kita mencari ilmu, tujuan dia adalah untuk memperbaiki diri kita tahu, supaya cara kita berfikir, cara kita cara kita punya skill lah, kemahiran. Dan akhirnya sebenarnya yang akan memberi kita gaji atau kita kaya atau tidak adalah macam mana aplikasi kita tentang ilmu itu kan. Bukan sebab kita ambil undang-undang, kita ambil perubatan, kita boleh jadi kaya. Kita ambil bidang ni boleh jadi kaya. Tidak. Tetapi macam saya cakap tadi lah, janganlah jadikan material ini. Iyalah kita ni mau hidup kan, dan kita perlukan duit kan. Tapi jangan itu jadi sebagai sendaran. Habis saya punya ceramah civic. Itulah lain kali jangan membawa idea-idea duniawi macam ni. Okey. Saya menjawab tadi itu. Apa tadi soalan dia? Apa sebenarnya? Lupa sudah. Ya, itulah kamu ini kan. Kamu ini sangat. Tapi inilah sudah. Saya kena berhenti selepas ini sebab saya ada segmen di Asro Awan ni. Dapat. Okey. Okey. Soalan yang bidang klimatologi cuaca ini adalah dia mengkaji tentang cuaca lah, bahkan yang hujan, angin, kan suhu, itu semualah. Tapi bidangnya itu sangat luas. Saya pun tidak menguasai keseluruhan klimatologi itu sebab bidang dia itu dia sangat luas. Dia sendiri adalah satu disiplin. Ada banyak subdisiplin. Kan? Jadi macam saya ini lebih berfokus kepada impact. Maksudnya
bila kita ada iklim yang tertentu atau cuaca tertentu, apa impak dia kepada manusia. Misalnya macam baru-baru ni kan kita banjir kan, atau apa impaknya kepada pertanian, apa impaknya kepada kesihatan. Jadi okey. Banyak lagi ni kita mau mengumpat ni sebenarnya. Belum sempat kita mengumpat kan. Nantilah kita sambung lain kali ya. Okey Prof. Mungkin ini soalan terakhir lah. Apa yang Prof tengah rancangkan sekarang selaku saintis klimatologi? Apa yang dalam perancangan Prof? Mungkin sedang mengkaji sesuatu kah ataupun yang tengah membuat sesuatu kah? Sekarang ini kan saya rasa bukan saya sahaja, kita ada ramai klimatologis di Malaysia. Dan selepas episod banjir baru-baru ini kan, banjir di Sabah, lepas tu banjir di Lembah Kelang dengan magnitude yang selama ini macam kita tidak terfikir macam di tempat-tempat begitu bolehkah banjir sampai tenggelam ini rumah kan. Tapi akhirnya jadi. Maksudnya kita punya iklim ni makin berubah kan, dan kita perlu kaji dengan mendalam sebab ramai orang tanya, tidak bolehkah, kenapa kita tidak tahu benda itu mau datang? Tidak bolehkah kita ramalkan supaya kita boleh bersedia? Jadi kamilah yang dapat tempiaskan. Kamilah semua yang kena dicerca dan dicemuh kan. Sebab kalau kita tengok di sini, tiadakah teknologi, tiadakah? Ada, saya mau bagi tahu, ada. Tetapi buat masa ini, pelaburan kita di Malaysia ini untuk penyelidikan dalam bidang klimatologi ini masih lagi kurang. Saya tahu sebab saya dulu di kementerian dan saya tahu banyak mana yang diperuntukkan, dan kadang-kadang tu prioriti itu diberikan kepada tempat lain yang mana mungkin pada masa itu okeylah di sana. So sekarang ini saya rasa apa yang sedang dirancang saya sendiri dan juga mungkin rakan-rakan saya dalam bidang ini adalah untuk membuat satu usulan kepada kerajaan bahawa sudah sampai masanya kita menangani isu perubahan iklim itu dengan lebih serius. Dan salah satu kaedah terbaik untuk menangani itu adalah dengan memberikan peruntukan yang lebih banyak kepada penyelidikan dan juga inovasi di dalam bidang ini supaya kita bersediakan. Macam tu. Saya tengok muka kamu pun kagum kan mendengar saya berkata-kata. Macam tu lah seorang saintis kan. Bila dia mau tanya kepada masyarakat. Mau tanya last lah ni, kalau last lagi lah pula. Sudah. Kalau hujan kan di negeri Sabah kan, di mana kawasan yang paling banyak hujan turun? Last Prof, last. Kalau nak membasai walai nenggah. Di Sabah ini sebenarnya kalau mau bilang di mana yang paling hujan banyak turun, semua tempat kita ni adalah vulnerable ataupun rapuh kepada bencana iklim yang ekstrim. Bukan sahaja hujan tau, kadang-kadang disebabkan oleh kemarau. Kemarau pun menjadi masalah juga kalau tiada air di tempat itu kan. Macam mana kamu walaupun ada rumah kan, walaupun tidak hanyut tu rumah, tapi susah juga kalau tiada air kan. Jadi di Sabah ini secara umumnya seluruh kawasan Sabah ini adalah lebih sensitif kepada perubahan iklim berbanding dengan tempat-tempat lain di Malaysia. Sebab kita dekat dengan sumbernya, iaitu monsun di Asia, di kawasan Asia sana dengan El Nino dan juga La Nina iaitu Lautan Pasifik. Kita paling dekat. Jadi saya fikir memang kerajaan negeri Sabah dia kena lebih lagi lah. Tapi kalau tanya saya di mana, mungkin ada yang lebih sensitif berbanding dengan yang lain. Tapi itu belum lagi dikaji. Belum lagi ada kajian mendalam. Rasa-rasanya lah di mana? Ranau lah gitu kan. Mungkinlah kawasan utara Sabah, kawasan utara Sabah. Utara Kudat lah, sebelah Kudat lah, macam tu lah. Okey Prof, saya rasa mungkin sampai sini je Greg, walaupun sebenarnya kita belum puas hati lagi ni. Itulah itu. Nanti kita apil balik nih. Kita apil balik lah. Kita akan apil balik dengan Prof dengan beberapa soalan lagi lah. Mungkin dari masa ke masa lagi kita akan bawakan. Mungkin ini ada version yang kedua lah kan Greg kan. Betul. Dan mungkin kita akan lebih memfokuskan bertanya lebih mendalam lah pasal klimatologi ni lah. Dan kita ucapkan ribuan terima kasih Prof kerana sudi bersama dengan kita ni pagi, sebab masa pun tidak mencemburui. Dan mungkin ada apa-apa daripada kau Greg? Itu sajalah kepada anda yang berada di luar, teruskan menjaga SOP ini yang paling penting lah. SOP kesihatan kamu orang. Macam disebabkan banjir baru-baru ini, ada satu virus yang dikongsikan oleh kita punya doktor juga, di mana kebanyakan doktor klinik-klinik ni mengongsikan benda yang sama, perkara yang sama, di mana ada satu virus yang boleh menjangkitkan yang boleh merebak.
Anak-anak, budak-budak di bawah umur 5 tahun, apa ini? Muntah-muntah. Betul. Ini bukan pasal makan, tapi ini udara. Udara. Inilah. Dan kita harus melakukan langkah berjaga-jagalah. Mengambil iktibar. Lepas tu kita kena, sebab benda-benda begini kita tak tahu, Greg. Jadi kita kena tanya orang-orang yang pandai. Dibilang si Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, angin kus-kus. Angin kus-kus dia bilang. Okay guys, kita akan terus saja bersama dengan Nera selepas ni. Betul. Terus dengar Kopi Kopi FM kita Cukak Baini. Okay guys.